Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada grup 6 akan menerangkan tentang saintism. Saya Nur Afika binti Harun, nombor betik 2022910117 akan menerangkan tentang kajian literatur. Alias Azhar yang pada tahun 2017 yang telah membincangkan tentang sains Islam vs sains Barat. Perbincangan adalah skop falsafah meliputi persoalan yang boleh dikaitkan dengan metafizik dan ideologi, khususnya apabila perbincangan tertumpu pada peranan alam dan hubungan dengan penciptanya. Di sini juga jelas perbezaan hierarki ilmu pengetahuan asas ataupun pengetahuan sains Islam dan Barat dari aspek jenisnya, iaitu pandangan secara keseluruhan. Islam berteraskan akidah dan bagi Barat adalah falsafah semata-mata. Seterusnya ialah saintism merosakkan ilmu yang bersepadu daripada Dr. Muhammad Sani Barun pada 2018. Pasca amat menentang saintism atau kepercayaan bahawa kaedah sains harus digunakan pakai untuk semua bentuk ilmu. Saintism juga percaya suatu masa nanti sains akan menyelesaikan apa jua masalah manusia. Pada pandangan Pascal, untuk terselamat daripada saintism, kita harus menghargai dua aspek asasi, kecerdasan iaitu kecerdasan geometrik dan kecerdasan rasa hati. Keseimbangan harus sentiasa dipelihara antara dua arah yang bertentangan dengan akal manusia. Seterusnya, saya akan menerangkan apa itu saintism. Saintism adalah kepercayaan bahawa kaedah sains harus digunakan pakai untuk semua ilmu. Selain itu, ia adalah fahaman yang meletakkan kaedah sains seperti sistematik dan objek atas segala-galanya dan menafikan perkara atau sesuatu yang tak dapat dianalisi secara saintifik. Bukan itu saja, saintism juga meletakkan darjat atau martabat sains yang begitu tinggi sehingga menjadikan sains sebagai satu-satunya sumber kebenaran yang mutlak. Terdapat juga pendapat lain yang menganggap saintism menolak sumber ilmu yang tidak saintifik dan tidak rasional. Bagi mereka, sains dapat menyelesaikan segala masalah. Sebagai contohnya, para saintis menganggap kebenaran ilmiah adalah lebih sah daripada kebenaran agama yang iaitu ilmu wahyu yang sebagai sumber kebenaran. Wahyu yang dianggap sebagai ungkapan manusia para model dalam membuktikan fenomena hubungan manusia dan alam sekitar. Oleh sebab itu, kebenaran seperti itu perlu dibaiki dengan konsep yang baru yang sesuai dengan zaman, dan kebenaran seperti itu adalah kebenaran ilmiah. Ada ketika dahulu, para saintifik menolak falsafah yang dilihat sebagai berfikir di awan. Bagi mereka, falsafah yang bersifat subjektif, falsafah saintis adalah benar, yang bersifat reflektif, yang bersifat subjektif dan tidak ada pada fakta empirikal. Secara sederhananya, ilmu pengetahuan menolak setiap kebenaran tanpa bukti, seperti ataupun termasuklah fenomena alam gaib dan fenomena supernatural. Okey, itu saja sedikit tentang apa itu saintism. Okey, untuk konsep saintism, ia didefinisikan sebagai pandangan bahawa sains dan kaedah saintifik adalah satu-satunya pengetahuan yang dapat memberikan kebenaran terhadap penciptaan dunia yang sebenar dan realiti. Ini bermaksud jika sesuatu perkara itu tidak dapat dibuktikan melalui kajian saintifik dan eksperimental, ia akan dianggap sebagai fantasi dan tidak logik. Malah, semua persoalan tentang etika, estetik maupun persoalan kewujudan dan etika kehidupan dianggap akan dapat diselesaikan oleh sains. Konsep saintism ini berbeza dengan sains Islam dari segi falsafahnya. Sumber utama pemikiran falsafah saintism bukan dari aspek ketuhanan, sebaliknya meletakkan pemikiran akal manusia sebagai pusat yang menentukan segalanya. Falsafah sains sebegini menjadi pegangan sebahagian besar ahli sains hari ini, khasnya di Barat. Sains Islam pula memberikan penekanan terhadap aspek keharmonian dan keseimbangan antara sains dan agama. Hal ini ditegaskan berasaskan kepada konsep kesatuan ilmu Islam menurut perspektif tauhid. Seterusnya, kita lihat
Punca kewujudan saintism. Kewujudan saintism ini berpunca daripada manusia yang hanya bergantung kepada akal mereka sebagai pusat pemikiran dan menentukan segala melalui akal, walhal sumber utama pemikiran manusia melibatkan ketuhanan. Saintism ini dapat dilihat seawal abad ke-17 di Eropah, zaman yang dikenali sebagai revolusi saintifik. Pada masa itu, ahli cendekiawan amat bergantung kepada tradisi intelektual, sebahagian besarnya merupakan gabungan kitab suci Judeo-Kristian dan falsafah Yunani kuno. Tetapi, pelbagai penemuan ilmiah baru dalam bidang astronomi dan mekanik pada lewat zaman Renaissance mula mencabar pegangan fahaman yang sedia ada dan asas intelektual yang telah lama wujud mula retak. Disebabkan lonjakan berlakunya penyelidikan dan pembangunan sains dan teknologi yang begitu pesat oleh revolusi industri dan revolusi maklumat pada abad tersebut, pelbagai ahli cendekiawan seperti Francis Bacon, Rene Descartes dan Galileo Galilei menerajui gerakan antarabangsa untuk mensiharkan asas pembelajaran baharu yang melibatkan penelitian yang teliti terhadap alam semula jadi dan bukannya analisis dari teks kuno. Mereka mendakwa bahawa dengan mempelajari cara dunia fizikal ini berfungsi, kita boleh menjadi tuan dan pemilik alam semula jadi. Seterusnya, Nicolaus Copernicus merupakan ahli matematik dan astronomi yang telah membuktikan bahawa planet-planet berputar mengelilingi matahari apabila kebanyakan masyarakat dan ahli cendekiawan pada ketika itu percaya bahawa bumi adalah pusat alam semesta dan wujudnya persepsi baharu yang dikenali sebagai revolusi Copernicus, dan ahli sejarawan telah menetapkan kajian Copernicus ini sebagai titik permulaan perkembangan sains moden. Oleh kerana banyak ahli-ahli cendekiawan yang telah membuat pelbagai kajian tentang alam yang sebelum ini hanya dapat diperoleh dari gereja dan teks kuno, maka masyarakat mula mempercayai bahawa ilmu sains adalah sebagai satu-satunya sumber kebenaran yang mutlak dan meletakkan martabat sains paling tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Syarah binti Muhammad Marai. Saya akan menerangkan berkenaan dengan ciri-ciri pegangan saintism. Ciri-ciri pegangan saintism terbagi kepada dua bahagian, iaitu scientific dan juga empirical dan experimental. Scientific merupakan kaedah yang digunakan bagi mendapatkan suatu maklumat melalui pelbagai cara yang sistematik. Ia terbahagi kepada dua sifat, iaitu fizik dan metafizik. Fizik dia bersifat ke arah ilmiah, manakala metafizik dia ke arah spekulasi ataupun andaian. Seterusnya, saintifik hanya berpandukan kaedah yang telah ditetapkan dan segala input dan jawapan akan diterjemah sebagai fakta. Manakala empirical dan experimental adalah kaedah yang bergantung kepada pemerhatian ataupun eksperimen. Kaedah ini dilakukan oleh pengkaji untuk mengumpulkan data-data tertentu. Empirical ni juga ada satu kaedah yang mana dia ingin meningkatkan pemahaman tentang topik yang ingin disiasat dengan menggabungkan kajian menyeluruh dengan kajian kes yang terperinci. Seterusnya, saya akan menerangkan berkenaan penyerapan saintism di Malaysia dan cabarannya. Cabaran pertama dari segi alam sekitar. Pada asasnya, sains dimajukan adalah untuk membangunkan alam ini. Alam mempunyai sifat tabi'i yang cenderung kepada keharmonian, yang mana setiap satu memerlukan satu dengan yang lainnya untuk saling membantu dan saling menyokong. Malangnya, manusia mempunyai kecenderungan menggunakan pemahaman sains dan teknologi mereka secara berlebihan untuk mengeksploitasi dan menguasai alam sekitar secara berlebihan. Cabaran yang seterusnya adalah cabaran dari segi politik, yang mana Malaysia sedang menghadapi kekuatan politik yang sangat teruk. Walaupun isu politik tidak secara langsung melibatkan sains dan teknologi, namun sains dan teknologi merupakan agenda utama yang mendukung pembangunan politik. Tanpa sokongan politik yang kuat, sains tidak mungkin dapat dikembangkan. Tanpa pembangunan sains dan teknologi, sudah tentu ekonomi tidak dapat dikembangkan. Politik agama sudah tentu bertunjangkan falsafah ketuhanan dalam segala aktivitinya. Falsafah politik beragama sudah tentu tidak dapat mengiktiraf kebenaran falsafah politik moden sekular lantaran penafiannya terhadap ajaran agama. Hal ini terjadi kerana kurangnya penghayatan prinsip iman, ilmu dan amal pada tahap yang sangat lemah dalam kalangan masyarakat Islam. Cabaran yang terakhir adalah dari segi sosial. Cabaran sosial yang sedang melanda rakyat
Malaysia adalah sangat parah. Kita berjaya membangunkan manusia yang tinggi literasi dan celik sains, tetapi gagal dalam mendidik jiwa dan akhlak menjadi insan mulia berangai, tingkah laku dan adab sopan. Fenomena murtad dan masalah keruntuhan keluarga antara masalah yang paling teruk berlaku dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Assalamualaikum, my name is Nur Ali Dayana and my matrix number is 20229278993. Saya akan menerangkan tentang implikasi saintism. Yang pertama, individu. Orang yang mempunyai maklumat cetek tentang agama menganggap agama merumitkan perbentukan sains inovatif tanpa merujuk kepada Al-Quran dan hadis kerana tidak dibenarkan Islam. Hakikatnya, mereka memandang golongan yang peka terhadap ilmu agama tidak sebanding dengan pelajar yang cenderung terhadap sesuatu yang jelas dengan mata kasar. Kedua, masyarakat. Masyarakat berhak membuat dan mempunyai pilihan untuk menilai dan mengawal bahagian penyelidikan merupakan salah satu bukti kaedah saintifik. Ia mempunyai dua ciri utama yang terlibat dalam menyempurnakan proses penyelidikan saintifik ini. Pertama, tahap kawalan yang dipaksa dalam penerokaan dan kawalan itu sepatutnya tersedia untuk individu ramai untuk melihatnya. Berkenaan elemen seterusnya, membawa maksud yang luar biasa kepada topik tanggungjawab dan kejujuran penganalisis logik yang boleh ditinjau dan dianalisis oleh kawasan tempatan. Ketiga, politik. Umat Islam secara amnya akan berada dalam keadaan terbalik dan dianiaya selagi mereka menggunakan strategi untuk mengembangkan perbelanjaan untuk memperoleh sumber asas penting dalam kehidupan. Keempat, sosial. Nama baik Islam tercemar kerana terlalu memerlukan pertolongan dari mereka yang bukan Islam. Hal ini kerana umat Islam dikatakan tidak bersungguh-sungguh untuk belajar demi menaikkan taraf hidup. Selain daripada itu, Islam juga dipandang serong kerana suruhannya yang dianggap kolot. Bagi mereka, orang Islam akan sentiasa berada di belakang berbanding dengan mereka yang di hadapan. Kelima, ekonomi. Pihak yang mempunyai kuasa yang lebar dan luas akan terus-menerus mengaut keuntungan. Sebelum ini, mereka lebih mementingkan ke arah ekonomi yang mencukupi diri sendiri dan sistem bata. Secara jelas, kita dapat lihat bahawa di dalam sektor pertanian, hubungan etnik dari segi kewangan tambahan menunjukkan pengasingan kaum dengan orang Melayu sebenarnya kekal dengan ekonomi adat dalam skala yang terhad. Akhir sekali, pendidikan. Sumber ilmu yang tertinggi merupakan satu-satunya yang diterima oleh masyarakat barat. Idea ini meneliti kepada pengakuan dalam sains yang mungkin diakui apabila ia boleh ditunjukkan dengan baik melalui bukti logik. Apabila strategi logik tidak dapat menunjukkannya, maka pada ketika itu ia dianggap tidak wujud. Kebimbangan yang disampaikan oleh ramai individu tentang kesan inovasi sains terhadap budaya, kewujudan manusia dan yang menghairankan pemahaman tentang diri kita juga. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Adik bin Muhammad Diah. Nombor matrik 20229499717 daripada grup 6. Di sini saya ingin menceritakan tentang kaedah menangani fahaman saintisme. Ideologi keilmuan ini telah tersebar dan menyebabkan ramai orang beranggapan dan percaya bahawa fahaman saintisme ini adalah benar. Sebab itu, kita sebagai hamba Allah yang hidup berlandaskan Al-Quran dan hadis wajib menentang dan menangani fahaman saintisme ini dengan menanamkan fahaman serta ajaran Islam dalam diri kita dan juga untuk masyarakat yang lain. Okey, kita masuk kepada poin yang pertama, iaitu masyarakat mesti berhadapan dengan mereka yang bergiat aktif menyebarkan ideologi saintisme dengan menentangnya hingga ke akhir. Sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, kita mesti mengambil berat terhadap mereka yang menyebarkan fahaman saintisme ini dan menentangnya sekeras-kerasnya.
Ini bagi mengelakkan mereka terpesong daripada akidah. Sebagai contoh, apabila seorang Muslim menyebarkan fahaman saintisme ini, kita harus menentangnya dengan menegurnya secara bijaksana dan mengingatkannya tentang kewujudan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian kita teruskan kepada poin kita yang kedua, iaitu para alim ulama atau orang yang berpengaruh seharusnya menentang fahaman ini. Ajaran saintisme ini menolak agama dalam fahamannya serta menekankan bahawa hanya sains adalah sumber pengetahuan manusia. Pemahaman saintisme ini amat bertentangan dengan ajaran Islam yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Oleh itu, fahaman keilmuan ini telah tersebar dan membuatkan ramai orang percaya dan taksub bahawa fahaman ini adalah benar. Oleh itu, golongan agamawan perlu menentang fahaman saintisme dalam kalangan masyarakat ini, terutama kepada golongan remaja yang kurang ilmu dan mudah terpengaruh serta terdedah dengan benda-benda ini. Kemudian yang ketiga, mempunyai keyakinan dan kepercayaan kepada kewujudan Tuhan. Sebagai seorang manusia, mestilah kita menjadi seorang Muslim yang taat dan bertakwa. Manusia mempunyai kewajipan untuk percaya dan yakin bahawa Tuhan menciptakan seluruh alam. Semua manusia mesti belajar mengenali Tuhan dengan lebih mendalam. Yang keempat, semua golongan manusia ini perlu disedarkan tentang kewujudan ideologi saintisme pada peringkat kini supaya mereka tidak tersasar jauh. Kewujudan ideologi ini sepatutnya didedahkan kepada orang awam terlebih dahulu melalui konsepnya. Dalam kes ini, kita boleh mengkaji sesuatu bahan ataupun sumber sebelum mempercayai dengan sepenuhnya. Dapatlah juga kita mengelakkan daripada anak-anak muda maupun masyarakat kita tersalah anggap maupun lebih teruk lagi terpesong dengan fahaman saintisme ini. Kemudian, poin yang terakhir, pegangan akidah yang kuat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang kita semua tahu, Al-Quran adalah kalam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai hamba-Nya, kita seharusnya membantu meningkatkan keimanan kepadanya dengan menjalani kehidupan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dengannya, manusia dapat berdepan dengan ideologi saintisme ini untuk menjalani kehidupan yang lebih baik serta diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Kita haruslah seimbang dari segi sains, ilmu sains dan juga ilmu agama. Kerana tanpa sains kita tak ada masa depan. Tanpa nilai-nilai Al-Quran juga, nilai-nilai agama ataupun Al-Quran, sains juga akan cenderung hanya menilai dari segi objektif dan akan membawa bencana. Oleh itu, kerana Al-Quran adalah sebagai petunjuk untuk membimbing kehidupan manusia agar dapat memberikan jalan yang lurus dan banyak faedah untuk kepentingan umat sekiranya kita dapat memahami ajaran agama dan dapat mempraktikkan melalui pengetahuan yang kita ada. Itu saja, sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.